Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, Rasulullah kalau dia berdoa ni, beria sungguh dia dalam doa sehingga lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat sehingga nampak bawah tiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang warna putih. Ni cara Rasulullah berdoa. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam. Lamanya Pak Imam. Lama-lama tak tangan atas perut. Mula bilang cicak, berapa ekor cicak malam ni. Malasnya kita berdoa. Berapa ramai orang kita putus asa dalam doa. Malas dalam doa. Bagi salam, bagi salam. Siap je bagi salam, angkat tangan doa. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Doa yang paling manas dalam hidup. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Doa yang sama je. Oleh yang demikian, senang je dalam hidup ni. Islam ni diajar hidup ni dengan kekuatan doa. Rasulullah pesan pada kita, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Sampai Rasulullah pesan, ittaqu da'watus salihun minkum. Berhati-hati kamu dengan doa orang yang salih di kalangan kamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, ittaqu da'watul mazlum. Berhati-hati kamu dengan doa orang yang kena zalim. Rasulullah pesan banyak-banyak kali dalam hidup ni, kamu jangan sampai orang soleh doa untuk diri kamu, doa yang tak baik untuk diri kamu. Biar orang soleh doa yang baik untuk diri kamu. Kamu jangan sampai orang yang kamu zalimi itu doa untuk diri kamu. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Ni diajar dalam hidup kita. Dalam bulan Ramadan jangan berhenti berdoa. Masuk saja bulan Ramadan ni, Rasulullah bila masuk dalam bulan Ramadan, Rasulullah doa terus, hilalu khairun wa rusydun, hilalu khairun wa rusydun, bulan yang membawa kebajikan dan juga petunjuk daripada Allah. Rasulullah sebut 2-3 kali seronoknya. Bahkan Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat bila masuk Ramadan dia, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan, kata Rasulullah. Tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Maknanya apa dia? Kamu sebut doa dalam bulan Ramadan, kamu sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku ya Allah, kerana kamu ni suka sangat memaafkan dosa-dosa orang ya Allah. Pilih aku ni ya Allah, biar aku ni di antara orang yang kamu ampunkan dosa ya Allah. Cuma guna bahasa-bahasa yang biasa-biasa sudahlah dalam doa. Jangan guna bahasa yang sastra-sastra sangat, jangan. Orang kita kan bila dia berdoa angkat je tangan, semilir angin yang berlalu, dia sebut. Kemudian dia dah mulalah dia sebut kalimah bahasa, tiupan sepoi-sepoi bahasa. Dalam kegelapan malam ini guna bahasa, jangan guna payah-payah. Guna bahasa yang mudah je. Bila kita berdoa sebut je, ya Allah, saya memiliki 3 orang anak ya Allah. Anak saya yang sulung ya Allah terlalu sukar untuk dia nak belajar ya Allah, kamulah tolong dia ya Allah. Sebut bahasa yang mudah je dalam doa. Bang, kita ni jangan guna bahasa yang payah-payah, bahasa yang mudah-mudah. Allah mendengar doa hamba-Nya. Yang pertama doa, jangan malas dalam berdoa. Yang kedua, dalam pertukaran kiblat nak ajar, cepat-cepatlah buat perubahan dalam hidup. Jangan menunggu saat kita nak berubah. Ramadan peluang untuk nak berubah. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah ke syurga Allah. Yang ni kena ambil peluang. Bila kita masuk Ramadan, jangan kita nak tunggu. Bila nak tunggu? Nak buat perubahan. Nanti saya masuk dalam bulan Syawal, saya berubahlah dalam hidup. Kita ni kan ada kelemahan diri. Kita ni ada kelemahan diri yang tersendiri. Kalau kita tanya diri kita sekarang, kita ni boleh masuk syurga tak boleh masuk syurga dengan amalan yang kita ada sekarang? Kita jamin kita tak lepas. Kenapa tak lepas? Kerana kita ada dosa. Kita tahu kita ada dosa. Tapi orang kita ni, dia tak nak melakukan perubahan, tak nak berubah dalam hidup. Bila nak berubah? Ramadan ni masa kita nak berubah. Berubah apa dia? Dulu kita payah nak solat, mulai Ramadan mula bentuk diri kita jaga solat. Ni cara demikian. Dulu kita ni sukar untuk kita nak taat, sekarang kita kena belajar untuk taat. Dulu kita payah nak tutup aurat, sekarang masuk Ramadan kena taat. Jangan malas dalam kita nak mengubah diri kita. Cepat-cepat. Rasulullah, kalau Rasulullah nak tukar kiblat
semayang asar nanti, patutnya demikian. Habiskan dulu semayang zuhur tu 4 rakaat menghadap pada Masjid Aqsa. Kemudian sampai asar barulah buat perubahan untuk semayang pada kiblat yang disebut dengan Masjidil Haram pula. Tak. Rasulullah bila turun arahan tukar kiblat, tukar terus. Kita demikian juga. Bila kita perasan kita ada salah, cepat-cepat ubah. Jangan kita ni tangguh. Jangan sebut inni fa'ilun zalika ghadan. Saya nak buat akan datang. Di antara perubahan yang besar yang kita kena buat apa dia? Kena boleh baca Quran. Saya sentiasa sebut banyak kali di mana-mana pun. Tuan-tuan, di antara benda yang kesilapan kita pada hari ini, ramai di kalangan kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni satu kemalangan dalam hidup. Para hadirin sekalian kena faham. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan mati dalam hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk je dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran, bro boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tak boleh baca Quran ni satu kemalangan dalam hidup. Bila kita kena baca Quran? Ramadan. Sekarang ni, start daripada malam ni kita dah mula dah balik saja. Sebelum tidur kejap lagi, ambil surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mula baca Al-Quran. Kenapa kena baca Al-Quran? Kerana dia menjadi sinaran pada kita, cahaya dalam hidup kita di dunia maupun dalam kubur nanti, sampai di akhirat nanti. Kalau kita tak boleh baca Quran, menandakan kita kehilangan cahaya yang benar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam peristiwa tukaran kiblat, nak ajar apa dia? Nak ajar pada kita jangan hidup dengan kata orang, tetapi hiduplah dengan kata Allah. Perintah Allah dalam hidup kita ni, jangan peduli apa orang nak kata. Tetapi yang kita kena belajar untuk apa dia? Bimbanglah kalau Allah kata pada kita. Yang ni yang kita kena jaga. Rasulullah tukar kiblat pada Masjid Aqsa tak betul, berada dalam menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Lalu Allah ajar apa dia? Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi hidayah ke jalan yang lurus bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saya rasa sekadar itulah, mudah-mudahan kita boleh memahami kenapa perlu Ramadan dalam hidup kita. Wallahu a'lam.